First Degree di bawah Bayu, RM54 juta diperuntukkan Kerajaan Sabah kepada institusi bukan Islam tahun depan. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia. Kerajaan negara akan memperuntukkan sebanyak RM54 juta bagi membantu sekolah-sekolah Cina dan membalik serta badan keagamaan bukan Islam di Sabah pada tahun depan. Peruntukan tersebut melibatkan penambahan RM7 juta berbanding RM47 juta tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata inisiatif itu sejajar dengan komitmen padu Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN untuk memastikan keperluan masyarakat terus diberi keutamaan. Beliau berharap bantuan diagihkan atas keprihatinan kerajaan negeri akan dapat meringankan beban dalam membangun dan membaiki sekolah serta rumah ibadat bukan Islam di Sabah sekaligus memberi keselesaan dan manfaat kepada rakyat bukan Islam di peringkat akar umbi. Jelasnya kerajaan negeri sentiasa menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam semua aspek serta sentiasa membantu rakyatnya tanpa mengira bangsa dan agama. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam majlis makan malam bersama komuniti Cina Tuaran. Dalam pada itu, beliau berkata banyak kejayaan telah dibawa sepanjang 2 tahun pemerintahan GRSBN, terutama usaha pemulihan ekonomi negeri selepas pandemik COVID-19. Barisan Nasional BN Sabah akan mengumumkan tambahan manifesto BN Sabah secara spesifik bagi konteks Sabah dalam minggu ini. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaruddin berkata antara lain manifesto tambahan tersebut melibatkan peranan negeri sebagai hub ekonomi. Kita tidak banyak, cuma 2-3 perkara saja kita mau add sebab kita lihat manifesto itu sudah cukup perfect. Dianya mesti datang daripada pemimpin Sabah. So kita sudah rangka dan kita akan bentangkan nanti sebagai tambahan daripada dalam konteks Sabah. Datuk Bong Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian kepada media di Inanam, Kota Kinabalu. Mengulas mengenai tindakan salah satu ahli parti komponen BN Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS yang bertanding bagi kerusi Parlimen Ranau, Datuk Bong menyifatkan langkah berkenaan membelakangkan keputusan pucuk pimpinan BN serta tidak menghormati kerjasama antara BN dan GRS. Walau bagaimanapun, beliau tidak menyatakan tindakan yang akan diambil terhadap calon dan parti berkenaan. Mendengar lontaran idea masyarakat Tionghoa dan pengundi 18 tahun, itu antara pendekatan digunakan calon Barisan Nasional BN Parlimen Kota Belud, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan untuk mendekati kedua-dua komuniti itu sekaligus bertukar pandangan mengenai keperluan serta hala tuju pembangunan di kawasan berkenaan. Saya berjumpa dengan mereka. Akhirnya pokok pangkal, tanya apa sekalipun, dia semua berkisar kepada peluang pekerjaan. Ada yang menyokong secara terbuka, ada yang masih memikirkan. Sama juga dengan pengundi yang lain. Kita kena hormat kepada pandangan mereka. Apa yang patut kita buat dalam masa yang berbaki ini. Beliau ditemui RTM dalam program bersama komuniti Cina di Kampung Tombol, Kota Belud. Dalam perkembangan lain, Datuk Abdul Rahman memaklumkan Kota Belud bakal mempunyai sebuah pekan baharu yang akan diwujudkan di Kampung Kesapang, berhampiran tapak pembinaan Politeknik Kota Belud. Majlis Pencatana pekan baharu itu akan dilaksana Sabtu ini oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tempasuk, Datuk Muhammad Arsad Bistari. Bagi calon BN Kelabakan, Datuk Andi Suryadi Bandi turut mempergiat pelbagai usaha bagi mendekati pengundi muda. Setakat ini, untuk menarik pengundi muda, kita telah membuat beberapa perjumpaan dengan ketua-ketua belia dan juga selain daripada itu salah satu kaedah. Selain daripada kita akan memfokuskan kepada digital ekonomi dan gig ekonomi. Dan ini merupakan satu ruang dan peluang yang boleh para belia tuju. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan perjumpaan dengan Jentera Pusat Daerah Mengundi Muhibah Raya Tawau. Datuk Andi yakin golongan muda di kawasan Kelabakan bijak memilih pemimpin mereka berdasarkan pencapaian prestasi kerja sebelum ini. Timbalan Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB Sabah, Datuk Jamlilah alias Jamaliah Antalib
Mendahului senarai 208 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri sempena hari jadi rasmi yang ke-69 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu hari ini. Datuk Jamaliah merupakan antara 5 penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK, iaitu darjah kebesaran kedua tertinggi negeri yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima penganugerahan PGDK, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pembangunan Sabah, Profesor Madya Teknologis, Datuk Ramzah Dambul, Datuk Sadatisah Anak Lelaki GM James, Datuk Suman alias Sun Sunah Yasambun dan Datuk Tioh Kim Lee. Sementara Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK menyaksikan 21 penerima, manakala 47 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 58 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 59 penerima Bintang Kinabalu BK dan 25 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Secara keseluruhan, seramai 1,407 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-69 TYT Sabah pada tahun ini. Termasuk 6 penerima SPDK, 81 PGDK, 131 pingat ASDK, 246 ADK, 319 BSK, 393 BK, 9 JP dan 222 penerima PPT. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini, dan berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Beri bersama dengan Dia dalam Berita Wilayah. Dia. Baik, terima kasih Radin Robin langsung dari Kota Kinabalu.